Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak bincangkan soalan percubaan kimia daripada negeri Selangor set 2. Okay, so saya nak bincangkan soalan bahagian C lah. So ni soalan bahagian C yang membawa sebanyak 20 markah. Okay, which I want to focus on soalan C dahulu. Okey, yang berkaitan dengan penyediaan larutan piawai untuk tujuan pentitratan. Okey, so sebenarnya saya dah crop out dah soalan ini in a different page. Kita cuba buat, jom. Okey, so ni soalan C2. Okey, jom kita cuba soalan pertama. Nyatakan maksud larutan piawai. Okey, soalan ni saya dah pernah beritahu dah in my video topical. Untuk 6.6 ini dia antara soalan yang paling famous. Buka-buka pasal larutan piawai, memang mereka suruh definisikan dahulu pasal larutan piawai. Soalan macam ni saya pernah jumpa di trial Negeri Sembilan untuk tahun lepas 2023. Okay, so tu pun saya dah pernah bincangkan. So ini is a new version lah. Okay, satu. Okay, apa maksud larutan piawai kan? So larutan piawai apa-apa you rasa? Okay, larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya, tak apa, saya tulislah. Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Sekejap. Diketahui tepat. So this is the only answer that you can give lah. Okay, so if people ask you about larutan piawai, you're gonna beritahu larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okay, kita tahu kemolaran dia. Kalau 0.5 mol per decimeter cube, itulah kepekatan dia. So it is larutan piawai. Kalau larutan piawai itu tak ada kepekatan, tak ada kepekatan yang standard, then it is not a larutan piawai. Understand? Okay, next question. Okay, anda dikehendaki menyediakan larutan piawai 100 cm3 asid hidroklorik 0.1 mol per decimeter cube daripada larutan stok 2 mol 2.5 mol per decimeter cube. Tentukan isi padu larutan stok. Okey, larutan stok tu maksudnya larutan yang awal, yang initially. Okey, macam nak kata sebelum pencairan. Selepas pencairan baru jadi 100 cm3. Okey, so kita tahu formula untuk pencairan adalah M1 darab V1 sama dengan M2 darab V2. Okay, so M1U berapa? M1U molarity adalah 2.0 mol per decimeter negatif 3 darab V1. Okay, M2U berapa? 0.1 mol per decimeter cube darab 100 cm cube. Okay, so this is your formula. Jangan kata you tak pernah tengok this formula dalam hidup you. Memang you dah dedahkan dengan formula ni. Kalau soalan tu melibatkan pencairan, memang kena guna this formula. Yang ni ya betul, pencairan dan larutan piawai. Larutan stok bermaksud larutan yang digunakan sebagai larutan asal. Okey. Dan daripada larutan asal lah kita buat pencairan. Okey, mai. So carilah V1U. Okay, so rearrange. Bawa 2.0 tu ke sebelah sini. So 0.1 mol per decimeter negatif 3 darab 100 cm3 per dengan 2.0 mol per decimeter cube. Dan you tahu mol per decimeter cube dan mol per decimeter cube boleh cancel atas bawah. So lepas tu remaining tu tekan calculator lah. So which is 0.1 darab 100 bahagi 2.0. So V1U isi padu asal you adalah
5 cm cube. This is the final answer lah. Okay, 5 cm cube merupakan jawapan yang you kena bagi. Dan ingat, unit untuk isi padu is centimeter cube dalam this formula lah. Tak payah nak kata-kata tukar kepada decimeter cube. Understand? Okay, so lepas dah settle soalan ni, baru kita nak masuk soalan berkenaan dengan prosedur. Okay, ingat soalan nombor 2 ni, kejap saya lupa beritahu satu benda. Kita bagi markah, bukan main-main kita bagi. Kita akan tengok you tulis tak macam ni, ya ada. Then jawapan akhir dengan nilai dan unit yang betul, baru dapat markah kedua iaitu. Kalau tak ada unit akhir which is centimeter cube, kita akan bagi salah. Okay, macam tu je konsep dia. So jangan tinggal unit. Understand? Okay, baik. Baru kita masuk soalan terakhir. Huraikan langkah-langkah untuk menyediakan larutan piawai yang disebut dalam 11C2. Okay, so macam mana nak sediakan larutan piawai itu? Okay, mai kat sini lah. Okay. Soalan nombor 3. Okay, so macam mana kita sediakan larutan piawai itu? Kita dah ada larutan stok dengan 2.0 mol per decimeter cube, isi padu 5 cm cube. So first thing first, apa you kena buat adalah you kena ukur 5 cm cube asid hidroklorik. Okay, you kena ukur guna apa? Okay, you kena pipette kan sebenarnya. Okay, hidroklorik dengan menggunakan pipette. Okay, ingat dan you kena anggap pemeriksa SPM macam tak tahu apa-apa. So when you terangkan soalan-soalan prosedur macam ni, you terangkan dengan selengkap yang boleh. Jangan main terang saja tapi tak lengkap. Okay, ukur 5 cm cube asid hidroklorik dengan menggunakan pipette dan pindahkan. Okay, you dah ukur, you dah pipette kan 5 tu kan, dan you kena pindahkan ke mana? Ingat, kita pindahkan ke kelalang volumetrik, bukan kelalang kon, bukan bikai. Kita nak buat pencairan, mesti dalam volumetrik. Faham? So kita pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Tapi kelalang volumetrik you ada macam-macam saiz. So you nak sediakan sekarang berapa centimeter cube? You nak sediakan 100 centimeter cube. Betul? So masukkan ke dalam kelalang kon. Kejap. Kelalang kon. Kelalang kon pula. Kelalang volumetrik 100 cm cube. Okay. So this is your final first procedure. Okay, next. Lepas you dah masukkan ke dalam kelalang volumetrik, baru you tambahkan air suling. Okay, so kita buat pencairan, kira kita tambah air. So tambahkan air suling ke dalam kelalang kon, ke dalam kelalang volumetrik sehingga paras sengatan. Okay, maksudnya dia ada satu sengatan. Okay, saya tunjuklah kat sini. Okay, let's say this is your kelalang volumetrik. Macam ni something macam ni kan. So kalau sengatan kat sini, you punya larutan awal sampai sini je, yang 5 cm cube. You tambah air sampai sini. Faham? Macam tu lah pencairan works. Okay, tambahkan air suling ke dalam kelalang volumetrik. Sekejap volumetrik sehingga paras larutan menghampiri tanda sengatan. Okay, so once dah menghampiri tanda sengatan, okay, kejap menghampirkan pula. Okay, ni pengajar ni kena banyak bersabar, tambah-tambah tengah rekod tengah malam ni. Okay, now ayat ketiga you adalah
you kena bagi tahu. Lepas you dah tambahkan air menghampiri tanda sengatan, you tak boleh terus menambah tau. Nak dekat-dekat tanda sengatan, you kena stop tambah air suling secara manually. Okay, sebelum you tambah air suling, sebelum initially you tambah air suling tanpa menggunakan penitis. Okay, nak dekat-dekat dengan sengatan, you kena pastikan isi padu tu betul-betul kena sengatan betul. So you kena menggunakan penitis. Faham tak? Okay, macam yang saya draw tadi kan. Okay, macam ni. Anggaplah macam ni kan. Ya ke macam ni ke? Something lah. Okay. Ataupun macam ni lah kan. Okay. So ni tanda sengatan you, betul. So maybe dah ini larutan awal, you tambah air, maybe dah sampai kat sini, ada lagi gap kan, dah reach this one. So you tambah guna penitis, just to make sure isi padu tak banyak tak kurang, tepat-tepat, just nice. Macam tu. Faham? So you kena tambahkan air suling menggunakan penitis sehingga tanda sengatan. And that is your next answer lah. Okay, so lepas you dah tambahkan menggunakan tanda sengatan, okay, you kena buat a final step untuk nak pastikan you dah betul-betul dapat satu larutan yang cair. Okay, which is you kena tutupkan you punya kelalang volumetrik dan goncang. Tutup dan telangkupkan. Kita telangkupkan macam terbalik lah. You tutup dia, then you macam goncang-goncang. Macam sebelum buka 100 plus, you akan goncang botol, betul? Dia something like that. Okay, you telangkupkan. In English, it is inward. In English senang je, bahasa Melayu telangkupkan. Ada student guna terbalikan. Apa terbalikan? Terbalikan salah. It's telangkupkan. The correct term tau. So yang kata terbalikan, salah. Okay, ataupun you nak make it simple, goncang. Okay, goncang, tabung kelalang volumetrik untuk mendapatkan larutan. Okay, kejap. Volumetrik. Dan next you goncang untuk dapatkan larutan homogen. Ini yang last one, ini larutan homogen ni lah yang ramai hilang markah. Okey, kenapa? Kejap saya tunjuk kat you kat buku teks di mana larutan homogen tu ada. Sebab ramai kata, alah, tak tengok pun term ni kat buku teks. Ada ke something like larutan homogen? Larutan piawai saya kenal lah, ramai kata. Ya, betul. Larutan homogen dengan larutan piawai ni sama konsep sahaja. Tak ada apa yang sangat berbeza. Tapi you tak kenal sebab you tak pernah baca buku teks. Okey. Mana? Ni kimia. Okey. Slownya di loading 6.7. Okay, 6.6 mana? Dia sebenarnya tanya this procedure lah kayu menyediakan larutan piawai. Okey. Sebab yang atas ni menyediakan larutan stok. Okey. Ni menyediakan larutan stok, ini tak. Okay. Ini kita buat dengan asid, betul? Macam ni lah. Kita first keluarkan isi padu yang dihitung dengan pipette. Then kita pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Kita tambah air sehingga menghampiri tanda sengatan. Nampak tak? Nak dekat-dekat tanda sengatan, kita gunakan tambahkan air secara perlahan-perlahan dengan menggunakan penitis. Then tutupkan kelalang volumetrik, goncangkan serta telangkupkan. Nampak tak? Telangkupkan beberapa kali sehingga larutan bercampur sebati. Sebab kita masuk air dalam larutan, nak bagi dia campur. That's why kita buat macam ni. Okey, mana masalah larutan homogen ni? Larutan homogen ni hygroskopik homogen. Okey, nampak tak kat sini? Sehingga larutan bercampur sebati. So actually the thing is,
Yang larutan bercampur sebati inilah dia ganti dengan larutan homogen. Kiranya air bercampur dengan larutan asid hidroklorik supaya jadi asid hidroklorik yang lagi cair. Okey, itu yang dimaksudkan. So let's say you tak nak tulis larutan homogen, you tulis goncang untuk memastikan larutan bercampur sebati. Still boleh. Okey. Kenapa saya pay attention kat this question? Sebab soalan ni berapa markah 5 markah. Okey, tapi dia punya pemarkan sangat-sangat rigid. Sebenarnya sangat-sangat crucial lah. Okey. Bahasa mudahnya sangat-sangat crucial. Kenapa? Sebab dia bagi markah bukan saya saja dia bagi. Dia ada beberapa aspek yang channel kena memenuhi dalam penerangan, then only dapat markah. Okey, macam mana tu? Kejap saya tunjuk. This one I guess. Yep, this one. Okay. Ukur 5 cm3 ini kan. Okay, you bagi tahu isi padu yang betul. Okay, ingat kalau isi padu kat atas ni salah, mana dia? Yang ni salah, yang ni pun salah, memang salah, tak ada point dah. Okay, dengan menggunakan pipet ni yang wajib bagi tahu. Okay, yang ni wajib diberitahu. Kenapa? Sebab proses ini dibuat dengan menggunakan pipet, bukan you agak-agak. Okay, so you wajib bagi tahu dan you kena bagi tahu kelalang volumetrik 1 cm3. You tak bagi tahu kelalang volumetrik 1 cm3, you bagi tahu kelalang volumetrik saja, salah. Tak ada maaf. So your first sentence pun ada 3 aspek yang perlu memuaskan hati pemeriksa baru dapat that satu markah yang paling berharga. Okay. Now, so dekat sini dapat 2 markah sebab 5 cm3 dan menggunakan pipet ni 1 markah. Kelalang volumetrik ni markah kedua. Okay, so 2 markah. Okay, next adalah this whole thing. Tambahkan air suling ke dalam kelangkung volumetrik sehingga paras larutan menghampiri tanda sengatan. Okay lah. Then your third sentence is tambahkan air suling betul. You kalau tak mention this penitis, salah. Wajib mention penitis. Okay. Dan ayat terakhir goncang dan juga homogen. Kalau tak nak guna larutan homogen, gunalah larutan yang bercampur sebati. So dah settle semua ni. Semua ni settle, semua ada. Barulah you dapat 5 markah berharga you. So nak katanya soalan ni sangat mudah tapi sangat senang dah hilang markah. Saya harap you faham apa saya terangkan untuk prosedur ini. Harap soalan menyediakan larutan piawan ni naik sebagai soalan SPM. Okey, sebab senang nak score lah. Okey, so itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Saya akan jumpa you dalam video seterusnya dengan a new topic. Okey, bye.